gagas bersama menerajui cita-cita. Medan utama sebagai wasilah menyemai benih-benih hikmah. Berteras keimanan, berlandas keasaman. Ini iltizam kita, ini matlamat kita. Sentiasa ada memacu keharmonian umat. Zakat bulan bina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, apa khabar Ustaz? Ya, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tengah live ni Ustaz no? Ya, kita tengah live ni. Alhamdulillah. Ya. Ustaz stay at home ke? Ya, betul. Stay at home, stay tune. Stay tune Alhamdulillah. Kalau tak tune you know, tak jumpa lagi. Betul. Terlebih dahulu Ustaz nak tanya, kita punya Facebook kita Zakat Pulau Pinang atau Zakat Penang? Zakat Pulau Pinang. Zakat Pulau Pinang lah. Ya. Facebook kita lah. Ya. Okey. Boleh share Zakat Pulau Pinang lah. Okey, sana saya cuba dulu. Okey. Okey, jumpa. Ni alhamdulillah. Ya. Ustaz stay at home ke? Okey Ustaz Azhari, insya-Allah kita boleh silakan. Ya, insya-Allah Ustaz nah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, sama-sama dengan kita pada pagi ini Ustaz Ilyas Ismail yang tidak asing lagi bagi warga Maya ni, tambah pula musim PKP ni. Dan alhamdulillah Ustaz pun setiap hari kita tengok Ustaz on air di rumah daripada kuliah subuhnya, kuliah duhanya, sampailah ke malamnya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami Zakat Pulau Pinang ni. Untuk hari ini kita sembang-sembang Ustaz berkaitan kita nak sembang sikit pasal dah kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Banyak amalan yang kita boleh lakukan untuk nak mendapat kasih sayang Allah, untuk nak mendapat redha Allah ni Ustaz kan. Jadi untuk kali inilah Ustaz no. Macam mana sambutan Ramadan tahun ni Ustaz, yang mana pada tahun-tahun yang lepas kita boleh berpuasa secara keluar, boleh keluar pergi beli di pasar bazar Ramadan, tapi tahun ni bazar Ramadan pun tak ada. Kemudian kita solat tarawih kita boleh pergi ke surau dan masjid. Tapi kali ni kita terpaksa bersama-sama keluarga saja di rumah untuk jadi imam di rumah kan, ataupun makmum di rumah. Jadi macam mana Ustaz sambutan apa daripada yang Ustaz tengok pada tahun ni? Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih sahabat saya Ustaz Haji Azhari Ahmad mewakili Zakat Pulau Pinang ZPP dan semua rakan-rakan warga kerja ZPP Zakat Pulau Pinang dan juga penonton-penonton, follower Zakat Pulau Pinang dan juga yang menonton di page saya juga Ustaz Ilyas Ismail. Terima kasih banyak kerana kita dapat live pada hari ini. Hampir seminggu Ustaz kita berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah Ustaz. 41 Hijrah ni. Dan insya-Allah perkongsian kita menerusi live ini akan memberikan banyak manfaat lah. Betul lah kata Ustaz Azhari tadi, kita kali ni Ustaz. Sebenarnya Ramadan yang kita lalui ni sebenarnya kalau nak ikutkan dia sama aja macam Ramadan yang sudah. Dari segi apa? Dari segi
fadilatnya, ganjarannya, sebab dah disebut dalam Quran dan juga hadis kan. Sama aja. Yang betul, bezanya betul. apa Ustaz? Yang bezanya dari segi adat dia. Ya, Adat dia yang beza. Ha. Macam kita orang Melayu, orang Malaysia ni, kita ni kita ada adat dia. Adat dia kalau puasa ni Ramadan orang akan teringat bazar. Adat dia tu. Ataupun kalau tarawih sat lagi dia ada more. Ada more. Lepas tu dia banyak macam-macam lah adat semua tu. Tapi kalau ikut dari segi fadilat masih sama. Fadilat sama lah. Ya. Kalau kan Ustaz pun tahulah macam kita kalau mengaji di Tanah Arab dulu kan, kalau di Mesir ke di Tanah Arab mana nak ada bazar. Dia tak ada bazar. Dia tak ada morem tak ada. Morem tak ada kan. Dia tarawih di masjid lah. Tarawih masjid ya. Ya. Tapi dalam satu hal yang lain juga Ustaz, kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun ada sebut solat yang paling afdal adalah solat di rumah, kecuali solat fardu. Kan Nabi sebut tu solat yang paling afdal adalah solat di rumah kecuali solat fardu. Maknanya yang fardu tu buat di masjid dan surau ataupun kita surau lah. Tapi Nabi sebut yang bagusnya adalah solat di rumah, iaitu solat sunat. Jadi maknanya kita tak terlepas lah daripada fadilat sembahyang sunat tarawih di rumah tu. Selain daripada boleh melatih lah kita punya cik abang tu jadi imam ni. Walaupun dia ulang surah tu tak apa. Tu ada yang sebut Ustaz. Ada yang kata tahun ni kira beruntung sebab apa? Sebab makmum ni dia boleh bersalam dengan imam. Sebelum ni makmum muslimat nak salam dengan imam tak boleh. Tapi tahun ni makmum boleh salam, tapi walaupun bersalam kalau tak berlapik batal lah wuduk tu kan. Tapi iyalah betul lah. Dia kata bukan setakat bersalam saja boleh, malahan boleh cium tangan, boleh peluk dan tambah rare lagi Ustaz. Dia pun kata boleh tidur dengan imam. Tidur dengan imam. Tu yang benda tu jarang nak dapat tu kata rahmat Ramadan tu no. Betul Ustaz, betul. Jadi macam tu lah Ustaz no. Jadi insya-Allah dia kita nampak di situ di antara rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi disebabkan keadaan PKP kita ni, itulah di antaranya untuk Ustaz kan. Betul. Jadi Ustaz mungkin lah tu bolehlah rasa air tangan isteri, bolehlah merasa ayah tu jadi cikgu dalam rumah tu dimasjidkan, rumah tu disekolahkan, semua berpusat di rumah lah. Peranan rumah tu dia kembali aktif balik. Alhamdulillah kan. Tu di antara hikmah atau kebaikan dah Ustaz. Jadi hari ni juga Ustaz, kita bila kita dah dalam Ramadan ni, antara salah satu perkara penting dalam kita nak melaksanakan amalan-amalan yang disediakan oleh Allah SWT dan juga merupakan tanggungjawab kita jugalah. Jadi nak minta lah Ustaz jelaskan sikit berkaitan dengan kita fokus sikitlah zakat fitrah lah. Sebab zakat fitrah ni bila Ramadan ni dia macam adat juga dalam masyarakat kita. Dia akan cari, dia akan ingat, dan kita pun sebenarnya tak perlu kempen sangat pun untuk nak suruh bayar zakat fitrah ni, pasal bila bulan Ramadan masyarakat kita ni dia memang dah jadi adat tu, dia akan ingat untuk nak laksanakan zakat fitrah tu. Jadi boleh Ustaz kongsikan sikit berkaitan dengan zakat fitrah ni Ustaz no? Jelas Ustaz. Okey, boleh insya-Allah. Kita sembang-sembang lah Ustaz no. Sembang-sembang. Semua rakan-rakan penonton, follower semua yang dimuliakan. Salah satu daripada kewajipan yang kita jangan duk lupa apabila masuk saja bulan Ramadan Al-Mubarak ni ialah menunaikan zakat fitrah. Dan kalau secara umumnya orang kita ni Ustaz, dia faham zakat tu zakat fitrah ya. Betul. Yang RM7, yang RM5 ataupun kita ada kan, ada yang ada RM7 sampai ke RM15 lah, macam-macam ikut negeri lah.
Yalah macam kami pun Cumanya di Pulau Pinang, di Pulau Pinang pun dua harga jugalah tahun ni Ustaz. RM7 dengan RM16. RM7 dengan RM16 kan? Ya. Kan kalau jadi maknanya kita semua nak kena dipahamkan masyarakat bahawa zakat ni dia bukan semata-mata fitrah aja. Dia ada zakat pendapatan, dia ada zakat perniagaan, zakat emas dan banyak lagi yang perlu diambil tahulah. Sebab kalau kita sebut berkait dengan zakat ni Ustaz kan, dia mesti berkait dengan soal berkat, bersih, berkembang, bertambah dan dia baik. Betul. Dia mesti sekurang-kurangnya dia ada benda tu. Benda tu sebab dia ada banyak kebaikan. Nanti kita tengoklah Ustaz apa masalah ataupun apa balasan kalau orang tu sengaja dia tak mau bayar zakat, tak mau tunaikan zakat ni, apa dia punya cerita dia sagi ni. Cuma kalau sebut berkait dengan zakat fitrah ni, kalau tengok daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, baginda Nabi menyebutkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kata beliau Nabi memfardukan zakat fitrah daripada Ramadan, dan zakat fitrah ni kewajipannya dia lebih awal sikit daripada zakat harta. Itu kalau tengok dari segi perintah kewajipan zakat tu. Dan zakat fitrah dia berkait dengan Ramadan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan zakat fitrah ni dia lebih kepada apa? Kita tengok dia punya fadilatnya itu. Farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi wa tu'matan lil masakin. Kata Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyebutkan Nabi memfardukan zakat fitrah itu sebagai apa? Iaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa daripada lara dan percakapan yang kotor, dan juga sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Riwayat Abu Daud. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas daripada Nabi SAW. Sebab apa Ustaz? Kita nampak ada dua benda kat sini. Peranan zakat fitrah tu dia ada dua kat sini berdasarkan riwayat tadi. Yang pertama sekali dia sebagai membersihkan balik mana-mana kurang dalam ibadat puasa kita. Itu yang pertama. Sebab kita ni dalam puasa ni Ustaz, dan semua rakan-rakan penonton, follower semua, kita dalam puasa ni ramai orang dia orang panggil apa? Dia tak jaga dia punya ibadah puasanya. Pasal apa Ustaz? Pasal dia lama, dia daripada subuh sampai ke maghrib, dia lama. Kalau semayang subuh 2 rakaat, pun lebih kurang berapa minit je, 5 minit. Tengoklah kalau wirid panjang-panjang lagi lah ayat. Surah apa panjang apa kan. Zuhur pun tak lama sangat. Biasalah standard. Jadi tempoh dia nak jaga tu tak lama sangat. Tapi kalau main dengan sehari, hampir satu hari ni, kadang-kadang dia jadi galik. Dia tak perasan, dia ada terlepas cakap ke apa. Ada satu hadis ni kita nak kongsi Ustaz. Nabi Muhammad SAW bersabda juga. Kata Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Nabi kata, boleh jadi orang yang berpuasa tak mendapat apa-apa daripada puasanya itu melainkan lapar saja. Dia boleh lapar ya. Dan dihuraikan juga oleh ulama menghuraikan juga apa maknanya dia tu puasa saja tapi beroleh sekadar lapar sahaja, iaitu kerana apa, dia boleh jadi sia-sia dia punya puasa sebab dia tidak meninggalkan perbuatan keji, bohong, cakap melalaikan dan lucah. Ini dihuraikan oleh para ulama. Jadi akhirnya puasa kita jadi rosak kat situ. Sebab apa? Masih lagi tak meninggalkan perbuatan keji, menipu, bohong. Kalau dulu-dulu lah, kalau zaman musim ada bazar dulu ni, tanya dia ni murtabak ni baru ke ni? Baru minggu lepas dia duk perangat tu tak laku. Duk menipu, dia menipu. Duk perangat lah. Duk perangat tu lah. Ni musim-musim orang duk cari madu kan. Ni madu ni asli ke apa ni? Oi asli, saya ambil sendiri, lebah tu saya tangkap sendiri, mak. Nipu. Jadi dalam bulan Ramadan, tengah duk puasa, hang duk muhung kan. Jadi akhirnya dia merosakkan kita punya puasa tadi tu. Jadi datangnya zakat fitrah ni sebagai untuk nak clear balik, nak bersih balik. Dia macam ni. Dia macam seolah-olah macam ni. Dia seolah-olah macam kita nak pujuk Allah balik.
nak say sorry to Allah gitu. Nak minta maaf, ya Allah, aku ada seolah macam satu kita nak minta ampun pada Allah Taala dengan cara pemberian zakat fitrah. Dia macam tu. Kalau tengok dalam hadis yang lain kan Ustaz kan, Nabi ada sebutkan inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadam kemurkaan Allah. Sedekah itu dapat memadam kemurkaan Allah. Itu dia. Jadi kita ni dengan cara berzakat, iaitu kalau dalam Ramadan ni, dalam musim sekarang ni kita kata zakat fitrah ni, kita bayar tu, dia seolah-olah kita dapat memadam kemurkaan Allah. Kelebihan dia Ustaz, satu. Dan yang keduanya, daripada riwayat Ibnu Abbas tadi ni, ialah dengan zakat fitrah itu, kita dapat memberikan makanan kepada orang miskin, bagi makan pada orang susah. Sebab itu Ustaz, macam mana pun susah macam mana sekalipun, dengan kadar yang kita sebutkan tadi, kalau di Penang RM7 atau RM16 itu, saya ingat ia tidak menjadi satu yang mustahil untuk pakat nak bayar semua. Kenapa? Kenapa? Kerana kita nak bagi kegembiraan, keceriaan di wajah-wajah asnaf-asnaf ataupun orang susah untuk turut sama meraihkan kegembiraan khususnya di lebaran nanti ni, hari raya nanti ni. Itulah mukadimah Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah. Sebab tu kita tengok macam yang Ustaz kata tadi tu, untuk bila kita tunai zakat fitrah tadi ni, kita boleh menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kebaikan ataupun Allah terima balik pengampunan dan sebagainya tu. Dan ada juga kita dengar bagaimana kita dalam bulan Ramadan ni, bila kita buat amalan macam-macam ni, baca Quran banyaknya, sembahyang sunat banyaknya, sedekah banyaknya. Jadi bila kita tertinggal zakat fitrah ni, dia umpama macam dengan kita lalu dekat highway, kita tak bayar tol. Jadi palang tu tak terangkat zat. Dia umpama amalan yang kita buat sepanjang Ramadan tu, dia tak diangkat oleh Allah Subhanahu Taala disebabkan kita tak laksanakan zakat fitrah tu antaranya Ustaz. Jadi bila kita tunai zakat fitrah tu, insya-Allah Allah Subhanahu Taala terima amalan-amalan tu, kan? Betul. Jadi tu, sebagai tambahan Ustaz, sebab tu kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi suka sangat buat satu-satu amalan, yang mana amalan Nabi duk buat tu, tengah duk buat benda amalan tu, tengah puasa. Tengah puasa. Nabi sangat suka, contoh macam bulan Syakban yang sudah kan. Nabi puasa pada bulan Syakban, sebab Nabi kata bulan Syakban ni bulan yang dilupakan. Yaghfulun nas, yang dilupakan kebanyakan manusia. Jadi aku pun puasa pada bulan ini sebab aku suka amalan aku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Sebab kalau dalam Quran sendiri, kalau kita Ustaz pun perasan kan, Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah kan. Mintalah pertolongan, bantuan daripada Allah dengan jalan sabar dengan semayang. Sabar dan solat. Jadi kalau Facebook Zakat Pulau Pinang kena sabar lah bunyi. Pinang. Jadi apa tu? Dia kena gulin kepala dulu. Jadi maknanya apa tu? Ada ulama tafsir menyebutkan sabri wassalah, sabar itu maknanya puasa juga, solat itu maknanya doa. Artinya minta tolong pada Allah dengan jalan puasa dan juga doa. Jadi kita tengah dalam tempoh berpuasa ini, ni segala yang kita laksanakan, yang kita buat, yang kita minta, Allah mudah nak perkenankan. Kesian tengok hamba aku ni lapak, dah lah tak bangun sok, kesian kat dia. Lepas tu dia bayar zakat fitrah pula. Bagus. Itulah seolah-olahnya kita dengan Allah Ta'ala kan. Ada satu komen lah Ustaz ni kat sini ni. Ada Abdul Razak Jelani, dia kata Assalamualaikum Ustaz Haji Azhari Ahmad, imam saya dulu masa di Taman Seri Serdang dulu tahun 90-an. Sungguh Ustaz? Allahu Akbar. Itu cerita lama lah tu. Tu Taman Seri Serdang Kulim lah kan? Taman Seri Serdang tu di Seri Serdang Selangor UPM.
Oh ya ke? Ya, ya, ya. Oh, tahun 90-an dulu. Masya Allah. 90-an. Tapi Imam ni tak boleh tidur sekali lah no. Imam ni tak tidak sekali. Makmum di rumah dia boleh lah. Makmum di rumah je boleh. Ah. Dia Ada ingat Fizi lagi Freeze tu. Fizi Freeze. Ah, Dia ah. kata, Ustaz mohon bagi semangat orang Semangat. nak bayar zakat. Yang lain. Yalah, Zakat ni yang kita lain. tengah bagi semangat lah ni. Ni bagi semangat ni. Yang lain kan. Betul. InsyaAllah. Nanti kita akan sebut lagi. Sebab zakat yang lain ni untuk pengetahuan Fizi Freeze ni, zakat yang lain insya-Allah kita akan ada slot yang lain dalam minggu depan insya-Allah, minggu-minggu yang akan datang lah. Tapi hari ni memang kita nak fokus sikit berkaitan dengan zakat fitrah ni. Jadi bersama dengan maknanya kita, Fizi Freeze kena like dan follow page Zakat Pulau Pinang. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Jadi kok belah pucung pun clear dia punya ni, Nalisa Sofia ni kita clear. Okey, alhamdulillah. Semenyih pun ada, alhamdulillah. Kita lah ni berapa dah menonton Ustaz? Sekitar berapa? 147. Lebih kurang noh. Ya, betul. Naik turun. Ada naik Jadi turun. kita mohonlah kawan-kawan tolong share noh. Share banyak-banyak video ni supaya dapat ditonton oleh lebih ramai kawan-kawan di luar sana. Boleh dapat maklumat, ilmu dengan Ustaz Ilyas ni insya-Allah, kan? Allah. Okey, Ustaz. Okey, jadi bila kita dah dengar tadi apa yang Ustaz sebut tentang pelaksanaan ibadat zakat fitrah kita dalam bulan Ramadan ni. Jadi secara khususnya lah Ustaz. Secara khususnya bila sebenarnya ni kita nak bayar zakat fitrah ni bermula daripada bila dan berakhir bila, sebab itu sebenarnya soalan yang biasa je, tapi ada di kalangan masyarakat kita ni yang mungkin dia tak clear. Dia rasa bila masuk Ramadan ni tak apa, relax dulu, ataupun tak boleh keluar lagi zakat fitrah. Yang kena keluar malam raya, dia kata. Dia kata sebab tu dia duk buat kalut bila malam raya, dia duk buat kalut pergi cari rumah Tok Amir, Tok Imam. Tok Imam nak masak ketupat pun jadi kacau. Buat lemang. Nak buat lemang pun jadi kacau. Buat lemang, nak pasang lampu raya. Kalau jadi Ustaz mungkin boleh Ustaz jelaskan bila ni sebenarnya kita perlu ataupun boleh keluarkan zakat fitrah ni Ustaz. Fadhal. Okey. Perkongsian saya ni insya-Allah akan ditambah baik dan diperkemaskan lagi oleh Ustaz Azhari sekejap. Okey. Tempoh bayar zakat fitrah ni semua kena tahu, iaitu bermula sejak daripada awal bulan Ramadan, daripada awal Ramadan lagi sampailah awal pagi kan, sebelum semayang raya Aidul Fitri nanti ni. Tapi kalau kita tengok pada pandangan ulama-ulama lain, kita ambil sebagai contoh, ada setengah mengatakan bayar zakat fitrah tu sekitar 27 dan 28 Ramadan. Namun kalau tengok Imam Syafi'i, Imam mazhab kita sendiri mengharuskan pembayaran zakat sejak daripada 1 Ramadan. Ini pandangan Imam Syafi'i. Sejak daripada 1 Ramadan lagi dah boleh start bayar dah. Dan Imam Ahmad mengharuskan sekitar 1 atau 2 hari sebelum raya. Itu pandangan Imam Ahmad. Jadi kita harmonikan pandangan ulama-ulama kita ini, iaitu dengan segerakan bayar. Bayar awal itu lagi bagus. Sebab apa? Kalau tengok daripada huraian daripada ulama-ulama lain juga, dengan bayar zakat fitrah ni lebih awal, dia akan membantu dari segi pengurusan, pengagihan dan zakat ataupun pemberian duit ataupun ialah beras kapal semua tu yang kita bagi tu, nanti dia akan lebih mudah cepat sampai kepada golongan sasaran yang kita nak bagi tu. Macam tu Ustaz. Betul Ustaz, betul. Dan memang setakat ni amalan kita pun kalau di Malaysia ni memang kita ambil kira tenggelamnya matahari pada 30 Syakban tu, maknanya dah boleh untuk kita nak laksanakan ibadat zakat fitrah tu, sehinggalah terbenamnya matahari pada 1 Syawal tu.
Syawal. Lepas tu, ya. Jangan ada yang kalut sangat sampai ni apa Rejab pun bayar dah mengarut lah tu noh. Awak dia kata dia nak awal, dia takut dia terlupa. Tapi Kan? ada juga baru-baru ni Ustaz. Dia memang ada juga baru-baru ni dia semangat. Semangat kira 27 Syaban. 27 Syaban tu dah ada yang bayar dah untuk zakat fitrah. Nak bayar dah. Tu dia. Takut kita ni lah. Mungkin dia duduk di rumah lama Ustaz. Jadi dia duduk dalam tempoh stay at home ni, dia duduk ketak, tak boleh nak buat apa hal lain, tengok oi ni nak masuk nak sambut Ramadan dah. Jadi dia 27 Syaban tu dia dah mula nak bayar dah. Oh masya-Allah kata. Semangat tu. Betul. Jadi itulah kan. Jadi kita nak peringatlah kawan-kawan kita semua Ustaz noh. Supaya kawan-kawan kita semua beringat zakat fitrah ni khususnya kita laki-laki ketua keluarga, suami maupun ayah untuk tunaikan zakat fitrah ni ke atas tanggungan kita juga, anak, isteri kita apa semualah. Dan sebagai info tambahan peringatan untuk bersama, kalau ditanyakan tentang zakat fitrah ni, dia punya syarat-syarat dia paling kurang apa dia Ustaz noh? Antaranya Islam, orang Islam. Lepas tu anak-anak orang Islam. Yang penting juga dia mesti sempat berada pada 2 masa kan. Iaitu Ramadan dia berada juga kan, bulan Ramadan dan juga Syawal. Ada Syawal. Sebab tu kalau ada yang ada bila Ustaz sebut tu antara 2 bulan tu Ramadan dan Syawal tu ada yang baru nak dapat anak, tiba-tiba malam raya tu bersalin dapat anak. Ada juga yang duk tanya macam tu. Maknanya kena zakat fitrah, kena bayar zakat fitrah ataupun tidak? Kena bayar lah kan Ustaz kan? Sebab dia duduk, sebab dia sempat lahir pada tempoh tu. Itulah, jadi kena beringatlah tu sebab lebih-lebih lagi kalau yang beranak, contohlah dia bersalin beranak bahasa kasar hidup tu. Bersalin tak kena sebut juga pasal baru ni musim stay at home ni ramai yang didapati positif lah Ustaz. Bukan positif corona, positif mengandung. Jadi contohlah dia bersalin waktu asar, isterinya bersalin waktu asar. Jadi anak tu dah sempat berada pada Ramadan dan juga sempat berada pada malam raya dan juga Syawal. Artinya anak tu termasuk dalam kalangan ayah tu kena bayar sekali tanggungan. Itulah Ustaz. Jadi kena ingatlah. Jadi tuan-tuan muslim sekalian yang berada di luar sana tu ambillah peringatan tu. Maknanya kalau positif tu dia ada 2 musim ni Ustaz no. Mana positif? Betul, positif. Positif corona, positif mengandung. Dia positif mengandung ni ketua pengarah kesihatan tak umum dah. Tu ni lah suami kena umum sendiri. Tapi kalau positif mengandung ni dia boleh sebut alhamdulillah lah. Alhamdulillah Kalau positif corona, na'udzubillah. Tu kena na'udzubillah. Okey Ustaz, ada kawan kita Muhammad Jamil, dia tanya perlu ke kita niat zakat fitrah bila bayar melalui online? Sebab kita percaya di Zakat Pulau Pinang, ZPP pun menyediakan khidmat bayar melalui online Ustaz. Komen sikit Ustaz? Ya betul. Dia bila kita laksanakan ibadat, sesuatu ibadat ni memang kita nak kena ada niat lah. Jadi oleh kerana kaedah bayaran yang kita gunakan lah ni dalam musim ni banyak menggunakan online, jadi kita niatlah kerana innamal a'malu bin niat tu kan. Jadi bila kita niat tu insya-Allah dah mencapailah amalan yang kita laksanakan tu. Walaupun kebanyakannya merungut Ustaz dah ni pasal apa? Bila banyak duduk bayar online ni tak ada orang doa dekat depa, dia kata. Tak ada doa
Lepas tu tak ada ni, apa duk tolak tarik beras, tak ada. Tolak tarik beras. Yang tu dia Kan. kata tu. Jadi bila online ni tu yang masing-masing duk boleh ke jadi ke zakat kami ni. Jadi kalau dah niat gitu, niat kita tu lillahi taala untuk nak tunai zakat tu, insya-Allah dah terlaksana ibadat kita tu kan. Dia Ustaz Azhari, mungkin orang kita ni dia mungkin selalu keliru antara lafaz dengan niat. Mungkin bagi dia tak lafaz tu kan. Online kan takkan bercakap depan laptop, depan handphonenya. Jadi maknanya niat tu adalah kerja hati, lintasan hati kita. Keazaman kita tu. Itu je. tu dia rasa macam dengan jadi ke tak ni kan. Sebab tu sebab bila yang kebiasaannya tu dia pergi dekat amil, dia akan sebut inilah wang sebanyak sekian-sekian bagi menggantikan harga beras fitrah. Dia nak kata lafaz tu kan, nak bagi dia baru tu tak ada. Jadi insya-Allah niat tu dah insya-Allah Ustaz kan. Betul. Jadi kita nak menyerulah juga kepada kawan-kawan yang dimuliakan semua, supaya soal zakat ni perlu diambil kira dan kita panggil apa, ambil cakna lah. Bahawa dia salah satu daripada perkara yang penting dalam kehidupan kita, hablum minan nas kita. Sebab kalau ni apa orang kata apa je Ustaz, sebagai satu peringatan lah untuk semua. Sebagaimana kita mengambil berat tentang isu solat, ambil berat tentang isu ibadat-ibadat lain, maka ibadat zakat pun jangan diketepikan sebab dia salah satu daripada rukun Islam. Malah zakat ni digabung jalinkan oleh Allah Ta'ala seringkali dengan solat. Kan? Aqimus solah wa atuz zakah. Iaitu tunaikan, dirikan solat dan juga tunaikan zakat. Dia datang sekali. Dia panggil perintah berkembar, makrunah, yang ada berkaitan di antara satu sama lain. Dan kalau tengok juga setengah ulama menyebutkan kalau daripada perintah berkembar tu, kalau kita hanya buat satu sahaja, lagi satu seolah-olah macam tidak ada erti. Tak ada erti. Ada orang tu dia boleh semayang sampai berpuluh rakaat, hitam dahi dia, tinted dahi dia tu. Tapi kalau dia tak bayar zakat, seolah-olah solat dia tadi tu tak ada erti. Terima tak terima tu Allah punya kerja lah. Tapi seolah-olah tak ada erti. Begitulah juga dengan orang yang sekadar bayar zakat, beratus juta sekalipun, tapi dia tak semayang. Dia kata saya punya zakat banyak dah, takkanlah Tuhan mau kira. Saya punya zakat sudah banyak mah. Takkan Tuhan mau kira. Ingat Tuhan tu pak menakan, boleh main kira-kira macam tu. Bayar. Yang dirikan solat tetap dirikan. Tu kena dilaksanakan, dilakukanlah. Sebab kalau tengok dalam Quran Ustaz, ada banyak ayat-ayat yang Allah Taala sebut berkait tentang orang yang dia mengabaikan bayar zakat ni. Kesan dia apa? Ada disebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Kawan-kawan boleh cek lah. Orang yang mengabaikan daripada menunaikan zakat ini, Allah Ta'ala sebut, iaitu dalam surah Taubah ayat 34-35, kita rumuskan, Allah akan jadikan segala bentuk harta simpanan, emas dia, perak dia, kekayaannya yang tak dizakatkan itu sebagai bala ataupun sebagai suatu seksaan balik pada dia nanti. Kalau tengok dalam huraian yang lebih panjang lagi, seolah-olah dijadikan macam sereka untuk lenyek dia balik. Semua harta yang sepatutnya dia zakatkan tapi dia tak tunaikan, kena balik atas dia. Itu yang kita takut tu Ustaz no. Gerun Ustaz dengar tu, dengar dia lenyek tu pun ya Allah. Kita rasa takut sangat-sangat. Sebab tu dua benda tadi tu, antara semayang dengan zakat tu yang kita tak boleh nak culah lah ke salah satu antara dua tu. Dia umpama macam dengan Piramli katalah, umpama irama dan lagu Ustaz. Betul. Tak boleh dipisahkan. Dia berpisah tiada kan? Ya, pisah tiada. Jadi kalau kita boleh jaga dah solat, maknanya yang zakat kita pun kita nak kena
jaga juga yang terbaik. Sebab tu kalau kata kita tertinggal solat kita Ustaz kan, wajib kita qada. Begitu juga Betul. zakat. Begitu juga zakat. Wajib Maknanya qada. kalau Betul. kita tinggal wajib qada. Tu yang kadang-kadang ada yang dulu di kalangan warga umat Islam kita yang depa dulu mungkin depa tertinggal untuk nak laksanakan ibadat zakat ni, depa rasa macam dengan tak kena zakat, maksudnya zakat-zakat lain lah ni, umpamanya macam zakat pendapatan apa Ustaz kan. Jadi bila depa tertinggal dulu, adakah depa ni wajib, depa duk tertanya-tanya wajib tak kami kena bayar balik apa yang kami tak buat dulu. Maka jawapan dia dah tentulah wajib qada balik lah. Sebab dia umpama macam dengan sembahyang juga kan. Bila kita tertinggal wajib qada balik. Sebab itu kita hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita berhutang dengan Allah Taala, betul. Tapi ada satu lagi isu Ustaz yang kita rasa mungkin saban tahun akan adalah isu berkait tentang zakat fitrah ni, iaitu di mana zakat fitrah ni perlu dibayar. Pun ada juga tu Ustaz no. Ya betul. Apa tu mungkin Ustaz kalau boleh bagi apa pencerahan sikit yang tu? Sila Ustaz, sila. Ustaz bagi pencerahan sikit boleh? Kita dulu boleh insya-Allah. Okey, kita ambil pandangan satu pandangan ni, kemudian kita tengok macam mana supaya dapat diharmonikan. Dia zakat fitrah ni wajib dibayar berdasarkan kepada di mana seseorang itu berada ketika masuknya waktu wajib untuk zakat fitrah itu, iaitu bermula pada malam hari raya sehingga sampai sebelum solat hari raya. Itu. Walau bagaimanapun, melihat pada realiti semasa, dengan melihat kita panggil suasana kawalan sekarang ni dah duduk merata-rata dah apa semua ni, justru jika ketika masih berada di tempat kerja dan belum pulang ke kampung, lebih elok bagi dia untuk dibayar di tempat kerjanya kerana ia bersifat yakin dan tahqiq. Sedangkan kepulangannya ke kampung masih lagi dalam bentuk zon, balik ke tak balik ke, tiket ada ke tak ada ke, daripada dia lah kali dia tertunda tak bayar, lebih baik di mana tempat dia berada, walaupun dia kadang raya bukan semua cuti Ustaz lah. Ya boleh tambahlah ni pula lagilah musim ni lagilah kan. Ya betul. Maka bayar di mana yang kita sebut tadi tu. Maknanya contoh dia kerja di Pulau Pinang, lepas tu malam raya pun dia tak dapat nak cuti lagi ke tak boleh balik apa, lebih baik dia bayar saja di Pulau Pinang itu. Maka itu pun termasuk dalam kalangan dibolehkan. Sebab apa? Dia tak tahu lagi, masih zon lagi. Esok hari raya sebelum mayang raya tu dia masih di mana, tak tahu lagi. Maka untuk nak keluar daripada situasi yang akhirnya tak bayar nanti ni, lebih baik di mana dia berada itu. Ustaz no? Pandangan Ustaz? Clear dah Ustaz. Itu mungkin persoalan daripada Cik Ahmad Badri ni. Ada tanya. Yang tanya tentang zakat fitrah sama macam zakat pendapatan, di mana kita digalakkan untuk bayar di negeri kita, bekerja di negeri kita tinggal ni. Mungkin persoalan tu terjawab juga, dan mungkin nak sebagai tambahan sikit, perbezaan di antara zakat pendapatan dengan zakat fitrah ni dia berbeza sikit lah kan Ustaz. Sebab pendapatan ni memang afdalnya kita perlu laksanakan bayaran tersebut di tempat kita bekerja, kerana di situ kita dapat kita dapat rezeki di situ, maka ada asnaf-asnaf yang pendapatan yang di kawasan kita tu. Tetapi berbeza dengan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ni kita di mana, kalau bahasa mudahnya, kita di mana kita nak raya lah Ustaz no. Nak raya di mana lah. Di mana di situlah kita bayar. Tu beza dia. Mungkin Encik Ahmad Badri dapatlah daripada jawapan yang telah sebut oleh Ustaz Ilyas tadi, dan apa yang saya tambahkan sikit di sini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi Ustaz, Ya. Kalau dah kita clear tentang bayaran di mana dan sebagainya untuk zakat fitrah ni, mungkin boleh Ustaz kongsi juga kaedah-kaedah bayaran dalam musim PKP ni yang disediakan oleh pusat-pusat zakat di seluruh Malaysia lah.
Dan kalau kita di Pulau Pinang pun ada kaedah-kaedah tertentu yang mungkin sekejap lagi saya kongsikan. Minta Ustaz sebut dulu. Sila Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. Kita sekarang ni berada pada dunia yang serba canggih, serba mudah, segalanya touch ataupun segalanya dipanggil apa, zaman screenages. Screen semua screen. Yalah apa Ustaz, nak tengok kita berdua pagi ni pun duduk dalam skrin ni Ustaz. dalam skrin lah ni, dalam skrin. Semuanya dipanggil zaman skrin. Jadi penyampaian ilmu, hatta nak beli barang, semua pakai skrin dah lah ni. Jadi begitulah juga Islam ini agama yang dinamik, agama yang senantiasa memenuhi keperluan setiap umat di setiap zaman. Sama, jadi tidak ada ketinggalan, dia tidak ada cara-cara yang senantiasa ada yang dibawa oleh ulama-ulama kontemporari kita. Jadi termasuklah dengan urusan zakat fitrah ni, iaitu dengan cara online. Dia ada bayar online ada. Lepas tu selain daripada sebelum ni, ada juga saya dipahamkan di kaunter-kaunter di masjid pun ada. Dengan memastikan social distance lah, jarak itu apa semua kan. Semua amil-amil kita pun dah bersiap sedia di kaunter-kaunter untuk menerima kunjungan daripada umat Islam untuk melunaskan zakat fitrah masing-masing. Kalau di Pulau Pinang apa lagi Ustaz? Alternatif? Kalau di Pulau Pinang ni tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kita memang salah satu kaedahnya kita gunakan bayaran secara online lah. Secara online ni kita boleh ada gunakan bank-bank yang kita ada, ataupun kita boleh guna secara JomPay online juga. JomPay, JomPay pun ada. Dan kita bekalkan juga Ustaz untuk amil-amil yang berada di qaryah masjid masing-masing ni Ustaz. Kita bekalkan juga QR code masjid masing-masing. Maknanya dia scan sebab bila isu nak tukar duit, nak bagi duit, nak buat pertukaran balik, dibimbangi adanya virus-virus di duit-duit tu. Jadi boleh juga gunakan QR code tu, maknanya walaupun dia pergi jumpa amil dia di qaryah atau masjid dia tu, dan secara bayarannya dia boleh guna kaedah QR code tu. Jadi dia bayar melalui QR code tu. Pihak qaryah hanya keluarkan resit lah kepada pembayar yang bayar kepada pihak qaryah, dan ada jugalah secara manual pun ada, insya-Allah. Sebab tu ramai yang bertanya juga berkaitan dengan online ni. Kadang-kadang al-maklum lah Ustaz, makcik Tok Wan yang di rumah tu, dia kata kami nak apa kod ni. Pak Lonca apa semua tu kan. Pak Lonca. Mereka duk risau lah macam mana kami pun telefon pun guna hak yang boleh balin punggai di dinding tu pun tak boleh. Tak tu duk sik weh. Jadi masih boleh lagi laksanakan secara macam biasalah. Maksudnya pergi jumpa amil yang ada di qaryah ataupun masjid masing-masing, dan laksanakan akad macam biasa. Cuma ada kaedah, ada kedudukan yang kita panggil social distancing tadi tu. Mana kedudukan yang dah ditetapkanlah. Tak boleh nak salam lah. Tak boleh nak salam macam biasa. Akad masih boleh, dan masih boleh berdoa, dan boleh ambil resit, selesai. Masih lagi. Maknanya mudah. Ya, muslimin-muslimat yang berada di Pulau Pinang ni makna tak perlu nak risau lah. Kalau kata tak boleh nak buat secara online kan, tak boleh nak tak reti dan sebagainya tu, boleh lagi berurusan dengan amil-amil yang berada di qaryah masing-masing. Itulah kan. Ya, betul. Kok mana pun ibadat zakat ni perlu dilunaskan, perlu dilaksanakan. Sebab kita dah menyediakan pelbagai platform
Ya. dan juga alternatif untuk Hmm. dilakukan. Jadi tak ada alasan lah untuk alasan. zakat fitrah tu nak dibayar semua. Jadi Ya. kita lah ni pun zakat Pulau Pinang pun dah buka dah Ustaz sejak daripada awal dulu lagi untuk zakat fitrah ni. Kaunternya Zakat dan Pulau sistem Pinang, semua zakat kan. Zakat Pulau Pinang untuk pengetahuan Ustaz, kita Ya, pun berada dalam tempoh PKP ni memang pejabat-pejabat kaunter-kaunter kita tak buka. Memang kita tutup lah kerana kita menjaga keselamatan pihak orang ramai ni supaya dia tak ada perhimpunan kan. Jadi kaunter-kaunter betul. memang tak buka. Sebab tu kita anjurkan pada pihak kepada muslimin-muslimat ni yang berada di Pulau Pinang ni untuk bayar secara online ataupun pergi kepada amil yang berada di qaryah masing-masing untuk zakat fitrah lah. Kalau di masjid-masjid lah kan. Ya betul. Kalau zakat lain pun memang kita prefer untuk bayar secara online lah di musim ni. Memang dulu. Memang kita tak buka untuk kaunter-kaunter biasa ni Ustaz. Ya, maknanya mak ngaleha ke apa tu tanya cucu lah, tanya anak lah mana kau tak tu deh, mana nak bayar ni. Jadi tanya mana ni kan. Aku tak tahu nak guna ni handphone ni. Jadi tak ada alasan lah, boleh kok mana pun nak bayar Ustaz nah. Ya betul. Okey. Jadi itulah di antara yang bila kita sebut nak kena bayar guna online, guna amil juga di qaryah-qaryah masing-masing Ustaz kan. Jadi nak bagi tahu juga kepada muslimin-muslimat yang berada di luar sana tu bagaimana Ustaz kita nak galakkan supaya masyarakat ataupun umat Islam kita ni memahami bagaimana perlunya untuk mereka bayar kepada amil ni Ustaz. Sebab kadang-kadang ada di kalangan masyarakat kita ni yang dia rasa macam tak apalah, kami pergi bagi sendiri lah. Kami tahu kami nak bagi ni, kami tak mau bagi kat pusat zakat tu. Dia rasa macam bila bagi kat pusat zakat ni rasa macam okey ke, sampai ke. Sebab dia rasa macam puas bila dia bagi sendiri tu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi semangat sikit lagi. Semangat sikit lagi. Betul. Kita faham naknya kan, kita nak faham. Ya Ustaz, silakan. Okey, Ustaz Azhari, kawan-kawan semua penonton di Facebook, salah satu daripada benda yang kita nak kena tahu ialah nombor satu sekali ialah kita dalam hidup ni mesti taat pada ulil amri kita, iaitu taat pada pemimpin kita, arahan pemimpin pemerintah kita. Sebagaimana kita boleh taat untuk tidak keluar dan menjaga jarak social distance kita, boleh menjaga keselamatan dan dan kawal pergerakan kita, maka begitulah juga setiap arahan pemerintah selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah, maka kita kena wajib taatinya Ustaz nah. Kita kena wajib taat pada arahan pemerintah kita. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi salah satu daripada perintah ataupun yang disebut oleh pemerintah kita ialah bayar zakat kepada pusat-pusat yang telah pun dilantik ataupun pihak yang berautoriti, zakat negeri masing-masing. Ada yang lembaga, ada yang pusat, ada kan. Jadi maknanya satu maknanya taat pada pemimpin. Yang keduanya ialah bila kita bayar kepada amil tu sendiri, maknanya kita sepatutnya kena rasa lebih tenang sebab pengurusan pihak zakat yang dilantik ni semua dia akan lebih bersistem. Golongan sasaran yang nak diberikan, yang nak disampaikan duit zakat tersebut dah ada data, dah ada pihak zakat sendiri, dah ada dia punya sistemnya tu, siapa orang panggil apa, golongan yang benar-benar layak. Kalau duk agih sendiri, duk bagi sendiri, kau adik-beradik pun ni mu ni. Mu duk beri sendiri ni, takut nanti. Sebenarnya dia tak layak. Takut mu tak layak dia tu. Nampak supaya lekeh, leweh. Tapi rupa ada kebun getah, ada pokok durian. Bo kaya. Banyak getah ada
ada kapal. Oh. Banyak kata, ada orang kadang tak smart. Kita main pandang zahir saja. Kita kata dia ni nampak lekeh, mayang baju jaring-jaring, baju lusuh, aku ingat dia ni susah ni, bayar. Dah memang dia style tu. Dah memang dia style susah macam tu. Rupanya dia bukan jenis bukan susah pun. Kita tak tahu. Jadi bila kita bayar pada amil dan pada pusat zakat negeri, maka kita sepatutnya kena rasa lebih tenang sebab pihak ini memang khusus kerja dia untuk memang mengenal pasti siapa benar-benar layak. Tu cerita dia. Kita nak ibadat kita ni supaya diterima Allah dan hati kita tenang dan betul-betul sampai pada golongan ni. Tapi kot kalau cerita lain. Kot dia kata, tapi sungguh Ustaz dia memang susah, anak dia ramai, dia kerja pun tak menentu apa. Nak sedekah cerita lain. Yes. Nak sedekah cerita lain. Nak bagi dia anak dia duit sekolah kau, yuran kau nak bayar kau tu nak sedekah lain. Tapi bila zakat ni kita kena betul-betul kena perhalusi dia. Adakah dia benar-benar layak? Tu lah Ustaz, anda teringat dalam disebut oleh Al-Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman Ustaz. Dia kata memang kalau kita sebab ada setengah orang dia kata kita kan kena tolong jiran-jiran dulu kan. Kita kena bagi ke beradik dulu kan dia kata. Beradik. Yes, betul. Tetapi itu bukan zakat. Kita kena tolong, kena bantu beradik-beradik ataupun jiran ni bukan zakat. Itu kita kena bagi sedekah lah. Sedekah yang sunat ni. Sedekah yang sunat ni. Sebab sedekah yang wajib ni kalau disebut oleh Al-Imam Abi Abdullah Haddad dalam kitab tu, dia kata walaupun kita tahu pemimpin ini ataupun pihak amil ni melaksanakan ataupun pembahagian dia yang dia nampak macam tidak adil, tetapi masih lagi juga wajib kita kena bagi kepada amil kerana nak menjaga agama kita tu. Daripada situ Ustaz kan nampak bahawa agama kita ni ada sistem dia. Dia ada dia punya tata cara dia, bukan main bayar kat siapa-siapa tak ada gitu. Kita ada prosedur dia, ada SOP dia kan Ustaz kan. Ya betul, sebab tu bila kita bagi kepada amil ni kita tak usah bimbang dah. Makna pelaksanaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu dah selesai. Jadi tanggungjawab amil lah untuk nak agihkan. Makna kalau amil, katalah amil agihkan kepada jalan yang tak betul, yang bertanggungjawab ialah amil. Maka amil lah akan berjawab di hadapan Allah nanti. Yang kita sebagai pembayar ni selesai masalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita memang kita jadi kebimbangan saat bila ramai yang duk sebut kata nak bagi sendiri ni, kita bimbang bila dia bagi sendiri tu tak termasuk dalam asnaf, maka dia tak jadi zakat. Maknanya dia masih berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib dia qada balik juga. Kalau kata dah memang dia ingat hak dia bagi dulu memang bukan kepada asnaf yang betul. Yang tu masalah. Betul. Lagi satu Ustaz, macam contoh zakat yang lain daripada zakat fitrah ini, kalau maknanya bila dia bayar menerusi zakat negeri-negeri masing-masing termasuklah zakat Pulau Pinang sekalipun dengan ada resit, nanti kita ada pelepasan ataupun kita ada dari sudut cukai tu Ustaz kan? Betul Ustaz. Maknanya kalau kita bayar zakat apa jenis sekalipun sebenarnya boleh kita mendapat pelepasan daripada pihak lembaga hasil dalam negeri untuk dipulangkan balik kepada kita. Itu satu kelebihan sebenarnya Ustaz. Sebab ada yang belum Islam pun duk tanya-tanya boleh tak dia nak bayar kepada zakat untuk dia nak dapat pemulangan balik tu. Jadi kita minta maaf lah kalau yang belum Islam ni kita masih lagi tak terima lah sebab syarat utama dia dapat hidayah lah. InsyaAllah boleh dapat hidayah Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada lebih kurang dah beberapa minit, 2-3 minit gini Ustaz. Ya. Kalau yang terakhir ni mungkin Ustaz kita nak bagi yang orang kata apa, satu suntikan sikit ni. Suntikan yang boleh rasa pasal apa aku nak kena bayar zakat fitrah ni. Pasal apa aku nak kena bayar zakat fitrah ni?
dalam perjalanan aku duk hidup di dunia yang Allah bagi ni, pasal apa aku kena bayar. Walaupun kadang-kadang dia kata, ya Okey. saya ni susah. Jadi Ustaz, buahlah ni Ustaz, buahlah. Bagi suntikan power. Buahlah. Buahlah ni. Tu dia buahlah. Saya petang cari buah Melaka pula. Ustaz Zahri, semua kawan-kawan penonton yang saya muliakan, rakan-rakan follower, Imam Al-Ghazali menyebutkan zakat itu ada 3 perkara. Pada zakat ada 3 perkara. Pertamanya cinta, keduanya suci, yang ketiganya syukur, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pertamanya cinta, iaitu dengan rasa cinta, rasa sayang. Kita kena ingat, di waktu kita puasa, waktu kita tengah menjalani ibadah puasa ni, bukan semua orang bernasib baik seperti kita. Ada orang puasa, bulan tak puasa pun dia macam puasa. Lalu bila masuk bulan puasa, 2 kali dia punya puasa, bukan 2 kali punya puasa, dia punya ibadah puasa tu lagilah dia kena hadapinya. Bayangkan macam mana bila dia nak raya nanti. Dia pun nak seronok sopa kita juga. Jadi dengan rasa cinta kita bayar zakat fitrah itu. Yang keduanya suci. Seperti yang kita sebutkan tadi Ustaz, suci dari segi macam mana? Menyucikan harta, menyucikan dosa-dosa kita. Hati kita, betul? Maknanya bila kita puasa ni Ustaz, adalah kekurangan di sana sini yang pastinya kita duk buat. Lalu zakat fitrah ni, kata riwayat Ibnu Abbas tadi ni, dia dapat menyucikan dosa-dosa kita tu, seolah-olah kita macam nak pujuk Allah Ta'ala balik. Bahawa kita ni sebenarnya baik, tapi terlanjur, ada terlajar over sikit, minta ampun ya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, zakat itu lambang kesyukuran. Allah bagi kita, ada setengah orang Ustaz walaupun dalam tempoh PKP ni pun rezeki dia duk berjalan juga, pasal dia duk niaga online. Dia duk buat kuih di rumah, adalah Ustaz ada meniaga tak? Ada meniaga tak? Ada sikit-sikit tu ada Ustaz. COD main ni semua Ustaz. COD dah. Jadi kawan-kawan kita memang ada bawa motor warna pink tu kan, kepala panda apa tu. Dia duk Grab ke apa, itu rezeki tu. Jadi dalam rezeki pakat duk dapat, walau orang lain tengah duk PKP stay at home ni, dapat juga rezeki tu, kena ada syukur. Menzahirkan syukur, bayar zakat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah. Kita perkongsian kita pada hari ini, muslimin-muslimat yang berada di luar sana, dapat kita jadikan satu manfaat ataupun ilmu yang banyak sebenarnya yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ilyas tadi, yang boleh insya-Allah hak tak elok tak ada kot insya-Allah. Dia bulan puasa tak ada, dia insaf semua. Dia tak ada insaf. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu Syawal tu sebut sebagai Aidul Fitri Ustaz kerana bila kita dah bayar zakat fitrah, kita seolah-olah dah sucikan hati kita, diri kita daripada noda dosa, dan kita bersih dah pada satu Syawal nanti dalam keadaan yang seolah-olah baru kita dilahirkan oleh ibu kita Ustaz kan. Tu yang disebut Aidul Fitri tu Jadi mudah-mudahan harapan kami di Zakat Pulau Pinang, harapan mungkin Ustaz Ilyas juga, agar kita semua insya-Allah bila sambut satu Syawal nanti kita dah pun suci, bersih daripada segala yang tak elok insya-Allah Ustaz Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz kerana sudi bersama-sama. Sama-sama. Mungkin insya-Allah ada ubi ada batas Ustaz. Ada hari lain kita boleh jumpa lagi. Tak jumpa lagi. Saya patut terima kasih pada Zakat Pulau Pinang, rasa teruja sangat diberi peluang. Sampaikan salam pada CEO dan semua rakan warga kerja ZPP. Semoga Allah sayang semua. Okey Ustaz, akhir dengan doa Ustaz. Doa kat kami sama. Boleh? Ustaz, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah
Amin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan Amin. warzuqna lailatul qadar. Amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah Amin. kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang Amin. baik dan amalan yang diterima. Ya Amin. Allah, bukakanlah pintu-pintu hati-hati kami untuk Amin. kami menuntut ilmu dan Amin. jadikan kami ikhlas dalam menuntut ilmu dan bersungguh dalam beramal dan menyebarkan ilmu hingga kami meninggal dunia. Ya Amin. Zal Jalali wal Ikram, berikanlah rahmatmu, keberkatanmu kepada orang-orang yang khususnya menunaikan ibadat zakat, bersungguh-sungguh mencari harta, mengumpul Amin. hartanya untuk membayar zakat, menunaikan perintahmu ya Allah. Berikan Amin. rahmat, kasih sayangmu, lembayung Amin. rahmatmu ke atas Amin. mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikan Amin. kebaikan jua kepada mereka yang sedang berjuang di barisan hadapan pada ketika ini ya Amin, Allah. ya Allah. Berikan Amin, ya Allah. kebaikan, ketenangan, kelapangan buat jiwa mereka. Amin, ya Dan Allah. rahmatilah kami semuanya ya Allah di bulan yang penuh dengan kasih sayangmu ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. InsyaAllah. Ya, sama Ustaz. Ya, insyaAllah kita jumpa lagi pada lain-lain masa pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amanah semua dikalas bersama meneraju